Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kali ini. Kali ini aku nak jawab sikit pasal kenyataan seorang Maulana, iaitu Maulana Asri Yusof. Puak Wahabi kata dia ni allama dalam hadis. Allama ni kira orang yang paling alim dalam bidang hadis lah. Tapi betul ke allama lah? Aku pun tak tahulah. Okey. Sebelum aku nak jawab, kita tengok video dia dulu. Hadis turun ni, Tuhan turun setiap malam ke langit dunia. Apa makna turun? Apa makna turun? Apabila turun dia tak naik ke? Ada orang-orang hak jenis takwil, dia guna akal ni banyak. Sebab mutakallimin ni kan, alul kalam ni dia banyak guna akal. Tempat rujuk dia banyak falsafah Yunan. Itu kalau kita belajar molek akidah tu nampaklah mana falsafah Yunan. Cuba tengok. Dia persoalkan hadis ini. Dia kata gak 1/3 malam ni dalam dunia ni tidak serupa. Sini 1/3 malam ni sana tengah hari lagi. Lepas tu situ pula. Jadi Tuhan dia kerja duk turun semua. Apa mana dia naik tempat dia sebenar? Ya, dia macam-macam takwil. Macam-macam takwil. Dia tak ingat ni. Ni hadis. So hadis. Yang kedua, Allah tu kan maha berkuasa. Allah tu tidak serupa dengan makhluk. Lepas dia kata, takwil lah. Ni orang hak takwil ni. Hadis ni bahas. Ni tak? Kalau dia turun, mana dia ingat tempat dia kosong lah. Kosong. Tak? Dia bagi sini. Nah. Lepas tu naik pula, kosong pula sini. Nah. Lagu mana lagu tu? Ni main akal. Main akal. Padahal mudah je. Kalau kita kata Tuhan ni maha kuasa, Tuhan tidak serupa dengan makhluk, apa masalahnya? Kalau masa dia turun tu dia duduk tempat dia, tidak tinggal. Tak boleh. Turun tapi tak tinggal. Tak boleh. Itu kalau kita. Jadi banyak cara dia pun dengan dia serupa kat Tuhan tu dengan makhluk. Lalu dia buat peraturan, dia buat ketetapan. Dia Tuhan jadi serupa dengan makhluk. Kalau lagu ni banyak hadis kena takwil, kena tolak. Inilah masalahnya. Lama-lama jadi tolak hadis banyak tolak ke tepi. Sebab apa? Sebab nak betul biar sesuai dengan cara kita. Padahal Tuhan tu maha berkuasa kan. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dan dia royak gitu-gitulah. Nabi royak gitu-gitulah. Cara salah mudah je dia. Okey, kita dah tengok dan kita dengar kenyataan dia. Dia membahaskan hadis nuzul. Dan dia mengatakan bahawa Allah memang nuzul atau turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahawa mustahil Allah Ta'ala nuzul ataupun turun ke langit kerana berlaku perpindahan dari satu tempat kepada satu tempat, dan ini adalah sifat makhluk atau baharu. Maka mustahil Allah bersifat dengan baharu. Jadi Maulana cuba menjawab bahawa ia tidak mustahil bagi Allah kerana Allah maha berkuasa. Sekarang mari kita lihat bagaimana ulama ahli sunnah mensyarahkan hadis nuzul. Mereka tidak menolak hadis ini seperti yang didakwa oleh Maulana. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari, beliau telah berkata ada banyak pendapat tentang nuzulnya Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Satu, menurut majoriti ulama salaf cukup mengimani sesuai adanya lafaz tersebut tanpa memberikan makna apapun kerana menjauhkan dari tasbih, yakni menyerupakan Allah dengan yang makhluk, dan untuk menghindar daripada takyif, yakni membagaimanakan nuzulnya Allah Ta'ala. Ulama salaf mereka menyerahkan makna lafaz di dalam hadis tersebut kepada Allah. Ini dinamakan tafwid. Wahabi mendakwa mengikuti salaf, tetapi mereka berbeza dengan ajaran salaf. Kalau dengar Ustaz Wahabi cakap macam nak sama dengan ulama salaf. Beza dia macam ni. Kalau ditanya pada ulama salaf, adakah Allah turun ke langit? Mereka akan menjawab tidak.
Kemudian kalau ditanya lagi, habis tu dalam hadis kata nuzul, mereka akan menjawab, makna nuzul kami serahkan kepada Allah, wallahu alam. Kalau ditanya kepada Wahabi pula, mereka akan kata, ya Allah turun, tapi turun Allah tak sama macam makhluk. Nampak macam sama tapi berbeza. Baik, yang kedua, sebahagian ulama salaf lainnya sama seperti ulama khalaf mentakwil lafaz tersebut dengan yang lebih layak digunakan dalam bahasa Arab untuk zat yang maha suci. Okey. Ini hampa boleh tengok dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar. Baik, apa yang mereka takwilkan? Imam Jalaluddin As-Sayuti berkata dalam Syarah Sunan Ibnu Majah, mereka mentakwil, yakni ulama salaf mentakwil kepada dua bentuk. Pertama, makna nuzul, mereka mengatakan bahawa yang turun tu bukanlah zat Allah Ta'ala, tetapi yang turun tu adalah rahmat Allah Ta'ala atau urusannya atau malaikat-malaikatnya. Yang kedua, mereka mentakwil bahawa nuzul di sini adalah majaz isti'arah, sehingga yang dimaksudkan pada hadis tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa sahaja yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepadanya. Okey, yang ni hampa boleh tengok dalam kitab Syarah Sunan Ibnu Majah karangan Imam Sayuti. Okey, settle masalah hadis. Seterusnya, berkenaan Maulana kata Allah kan maha berkuasa. Jadi apa masalahnya kalau Allah turun di langit dunia, dalam masa yang sama Allah tetap berada di atas arasy? Inilah yang dikatakan membodohkan akal, dan nampak sangat Maulana tak faham tentang sifat berkuasa atau sifat kudrat Allah. Ya, betul Allah maha berkuasa, tetapi tahu tak sifat kudrat Allah bertakluk dengan apa? Dengan bahasa mudahnya, kudrat Allah berfungsi pada perkara apa? Kudrat Allah hanya bertakluk pada perkara imkan sahaja, yakni perkara yang harus ada dan harus tiada, seperti makhluk, seperti kita lah. Adapun perkara mustahil akal dan wajib akal, kudrat tidak bertakluk dengannya. Mustahil akal contohnya anak Allah atau sekutu Allah. Walaupun Allah maha berkuasa, tetapi kudrat Allah tak boleh mencipta anak dan sekutu dia, kerana mustahil Allah ada anak dan sekutu. Dan perkara wajib akal contohnya zat dan sifat-sifat Allah. Walaupun Allah maha berkuasa, tetapi kudrat Allah tak boleh mencipta dirinya dan sifat-sifatnya. Adakah Allah lemah? Tidak. Sebab bukan kerja kudrat nak memberi bekas pada perkara mustahil dan perkara yang wajib. Baik. Macam itulah nuzul Allah atau turun Allah di langit dunia. Ia mustahil atas Allah, kerana nuzul itu melazimkan berpindah, dan berpindah-pindah adalah benda yang lazim bagi yang baharu. Sedangkan Allah bersifat dengan qadim. Begitu jugalah dalam masalah nuzul. Walaupun dia berkuasa, dia tidak buat diri dia berada di atas arasy. Dalam masa yang sama dia berada di langit, kerana kudrat Allah tidak memberi bekas pada dirinya. Okey, kalau kita terimalah kata Maulana bahawa ketika Allah turun di langit, dalam masa yang sama Allah berada juga di arasy. Jadi aku nak tanya pada Maulana, yang berada di arasy tu siapa dan yang ada di langit tu siapa? Kalau di atas arasy Allah dan di langit dunia pun Allah, maka dalam masa yang sama bermakna Allah ada dua. Tak mungkin satu zat berada pada dua tempat serentak. Dan kalau salah satu berada di atas arasy itu Allah, dan yang di langit klon Allah, atau klon Allah di atas arasy dan Allah di langit, maka ini pun mustahil, kerana Allah tidak ada klon dan tidak ada sekutu. Bak kata Samuel Belu, ini semua kerja orang gila mialah. Itulah saya komen. Sebab tu kita kena belajar hukum akal supaya kita tidak salah cara berfikir. Sehingga sekarang tidak ada seorang Wahabi pun yang dapat membuktikan bahawa ulama ilmu kalam sunni mengambil rujukan dari ahli falsafah Yunani dalam membahaskan bab ketuhanan. Maulana sendiri hanya buat dakwaan tanpa disertakan bukti. Lagi satu nak pesan kat Maulana, mentakwil hadis
yang mempunyai ayat-ayat mutasyabihat bukanlah bermakna menolak hadis. Takwil dan menolak adalah dua benda yang berbeza. So, aku akhiri video ini dengan serangkap pantun. Belajar ilmu janganlah lelah, walau jauh sampai Yunani. Kalau Wahabi nak komen, komenlah, tapi janganlah maki-maki. Berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.